Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita utama, kucing telah dikenal pasti oleh Malaysia Water Association MWA untuk dicadangkan kepada International Water Association IWA supaya menjadi tuan rumah persidangan air antarabangsa IWC pada tahun 2028 nanti. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata, rombongan IWA yang diketuai oleh pengarah eksekutifnya Dr. Kalaniti Vaira Vamurti telah membuat penilaian akhir berkaitan kemampuan dan kesesuaian Sarawak menjadi tuan rumah persidangan itu nanti. Nampaknya kalau berdasarkan pembinaan yang telah dilakukan oleh Malaysia Water Association, kita mempunyai harapan kerana pada peringkat sekarang adalah peringkat akhir pemilihan di antara kucing Sarawak sebagai wakil daripada Malaysia dan satu lagi ialah Sao Paulo Brazil, maknanya salah satu daripada bandaraya ini akan dipilih untuk menjadi tuan rumah pada tahun 2028. Jadi kita telah mendapat taklimat keyakinan daripada Yang Amat Berhormat Presiden Sarawak tentang kesungguhan dan persediaan Sarawak untuk menyediakan terutama sekali venue yang dicadangkan untuk digunakan International Water Congress pada tahun 2028 nanti. Terutama sekali kita telah mencadangkan supaya BCCK menjadi venue-nya dan Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan selepas melakukan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Mopeng bersama rombongan MWA dan IWA di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. Mengulas lanjut, Datuk Julaihi memberitahu kerajaan Sarawak juga mempunyai perancangan untuk membina Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK kedua yang bakal siap pada 2026 untuk menampung keperluan kapasiti yang dicadangkan dalam perbidaan tersebut. Difahamkan seramai 10,000 delegasi daripada lebih 200 negara bakal menghadiri persidangan air antarabangsa itu nanti. Keputusan pemilihan tempat cadangan akan diumumkan pada 16 September depan oleh IWA di Perancis. Berita seterusnya, Pesta Tatau 2023 yang bakal diadakan di Taman Komuniti Sungai Jatan bermula 29 Julai sehingga 13 Ogos ini mensasarkan hasil pulangan sebanyak 3.8 juta ringgit. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai, untuk pesta tahun ini sebanyak RM400,000 telah dibelanjakan. Beliau berkata demikian semasa sidang media Pesta Tatau 2023 di Tatau pada Selasa. Jelasnya Pesta Tatau 2023 diadakan sebagai salah satu acara sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di mana acara tonggak pesta ini akan mengetengahkan kejohanan bot laju dan regata mini Tatau. Jadi acara tonggak ini dijaga akan disertai oleh pelumbak bot laju atau perahu berkayuh dari seluruh Sarawak dan mungkin negara Brunei juga akan bersama kita pada kali ini. Jadi pernyataan dari luar negara dan secara tidak langsung akan memberi impak positif terutamanya kepada pelancong yang datang ke Tatau pada kali ini. Datuk John Siki menambah beberapa acara kebudayaan juga akan diadakan termasuk niti daun, pertandingan bermukun, pertandingan ngajat tabuh dan sebagainya. Dalam pada itu, pesta tersebut akan dimeriahkan lagi dengan karnival jualan makanan dan kraftangan yang melibatkan 175 gerai dan disertai oleh para peniaga kecil dari seluruh Sarawak. Sementara itu, penjawat awam di negeri ini diseru untuk menghayati slogan Bersatu, Berusaha dan Berbakti. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, slogan ini membawa makna yang cukup mendalam. Bila kita sebut bersatu, berusaha, berbakti, ia slogan yang amat hebat, yang amat murni, yang kita mesti hayati. Dan apabila kita sain surat perintah yang tadi, ia bawa makna yang amat besar, bukan tanda tangan kosong. Kita tanda tangan bagi pihak kerajaan. Dan ia penuh dengan tanggungjawab. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan kursus etika dan integriti Siri 2 2023 anjuran Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Unions di Miri pada Selasa. Beliau dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng turut memohon penjawat awam untuk tidak menormalisasikan sikap pelanggaran etika.
Difahamkan seramai 50 peserta yang terdiri daripada penjawat awam grade 41 dan grade 48 telah menyertai program yang berlangsung selama 2 hari ini. Objektif program dengan kerjasama Institut Integriti Malaysia ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan pegawai penjawat awam mengenai etika dan integriti semasa menjalankan tugas dan tanggungjawab. Paparan selanjutnya, Sarawak terus komited dalam memberi tumpuan kepada peralihan ke arah karbon rendah menerusi tenaga lestari dan boleh diperbaharui. Timbalan Menteri Teliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, usaha peralihan tersebut membolehkan Sarawak menjadi negeri rendah karbon yang terawal. Pada masa sekarang, walaupun kita ada kenderaan hidrogen di jalan raya kita, insyaAllah pada sekarang akan mungkin lebih banyak lagi kenderaan kita menggunakan hidrogen di kereta 5 sesuatu. Pada hari ini kita pun ada kereta hidrogen dan kita pun ada bas hidrogen. Dan pada masa sikit masa lagi, apabila autonomous ERT kita dah ada, dia akan menggunakan jalan kuasa hidrogen. Dengan kata lain, kita dapat menjadikan hidrogen ini sebagai bahan api untuk kenderaan kita pada masa mendatang. Jadi penggunaan hidrogen ini akan mengurangkan ataupun akan menangani terus akan tidak menggunakan fossil fuel, maka tidak ada pelepasan karbon melalui kenderaan kita pada masa-masa mendatang. Jadi mana seandainya penggunaan kenderaan hidrogen ini dapat kita laksanakan secara besar di seluruh Sarawak, maka dengan kata lain Sarawak boleh menjadi negeri yang rendah karbon lebih awal pada masa-masa mendatang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan majlis perasmian Seminar Bandaraya Rendah Karbon di BCCK pada Khamis. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu kefahaman masyarakat tentang kepentingan persekitaran rendah karbon perlu dipertingkatkan bagi membantu menyokong hala tuju Kerajaan Sarawak dalam memacu pembangunan sosio-ekonomi yang mampan. Menurutnya, penggunaan tenaga boleh diperbaharui perlu dipromosikan bagi mengurangkan jejak karbon sejajar dengan komitmen seluruh dunia bagi membangunkan bandar rendah karbon di kawasan pentadbiran masing-masing. Umpamanya kita di Bandaraya Kuching Utara telah mensasarkan pada tahun 2030. Bandaraya Kuching menjadi salah sebuah bandaraya yang rendah karbon. At the moment kita belum dapat capai, tapi sekiranya kita usahakan bersama-sama di DBKU dan seterusnya, MBKS, MPP, Sibu, Biri, Bintulu dan semua bandar dapat mencapai sasaran tersebut, itu adalah pendekatan yang terbaik. Dengan kata lain, pada tahun 2030, apabila Sarawak menjelma menjadi sebuah negeri yang maju di Malaysia, maka kita dalam bandaraya pun sama dapat mencapai tahap menjadi bandaraya yang rendah karbon pada masa yang sama. Manakala Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang menegaskan kepada rakyat agar mengenepikan pertelagahan fahaman politik untuk menjayakan usaha Sarawak menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Berucap pada program Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Ramping Mugang, Ulu Muka Selangor pada Rabu, Insinyur Christopher Gira menyeru rakyat untuk mementingkan pembangunan modal insan. Jelasnya dengan adanya ilmu pengetahuan, seseorang itu akan lebih berjaya. Pada majlis tersebut, Insinyur Christopher Gira telah mengumumkan dana projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM24,000 untuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Ramping dan RM5,000 untuk semua biro rumah panjang Ulu Muka. Terdahulu, beliau turut merasmikan 3 jabatan di Jalan Ulu Muka. Ke perkembangan di Bintulu, Kerajaan Sarawak komited untuk membangunkan sektor hutan lestari yang memberi manfaat kepada alam sekitar dan rakyat Sarawak melalui aktiviti karbon hutan. Menurut Timbalan Pengarah Hutan Sarawak, Pengurusan Hutan 9 report, aktiviti karbon hutan bertujuan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau melalui pemulihan hutan. Ujarnya lagi, projek ini boleh menjana kredit karbon, iaitu unit boleh diniagakan yang mana ia melibatkan penyingkiran karbon dioksida dari atmosfera. Beliau berkata demikian dalam ucapan pembukaan sempena seminar pengenalan aktiviti karbon hutan di Sarawak pada Selasa. Sementara itu, dalam ucapan penutupannya, beliau memberitahu Sarawak mempunyai peranan penting dalam usaha memerangi perubahan iklim global dengan lanskap hutan yang luas dan ekosistem yang pelbagai. Ujarnya, pengenalan Rang Undang-Undang Hutan Aktiviti Karbon Hutan 2022 mempunyai potensi besar untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan menggalakkan pembangunan mampan. Tambahnya lagi, hutan merupakan penyumbang penting kepada ekonomi tempatan, pemeliharaan biodiversiti dan kesejahteraan masyarakat dan bukan sebagai lokasi penyimpanan karbon semata-mata.
Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS Sarawak di gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan majlis perasmian Seminar Bandaraya Rendah Karbon yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di BCCK pada Khamis. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.